عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dikasihi dan dihormati Fadil Pengurus Masjid Fadil Ustaz Khairul Anwar serta seluruh ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam serta pegawai-pegawai masjid, dan tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi dikasih sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpah serta kurnianya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berada dalam rumah Allah yang berkat ini untuk kita mengisi malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah memasukkan malam di dalam siang, maka berlakulah siang. Wa yulijul laila fil nahar. Allah memasukkan malam di Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam di dalam siang, jadilah siang. Wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang di dalam malam, maka berlakulah malam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita dua nikmat yang sangat besar ini. Nikmat malam dan juga nikmat siang. Yang kadang-kadang kita tenggelam dengan dua nikmat yang besar ini. Kita rasa macam dianya tidak nikmat. Kita dapat duit banyak, kita boleh terasa kita dapat nikmat. Dapat anak, dapat cucu, dapat menantu, rasa macam dapat nikmat. Dapat pangkat, dapat gelaran, pingat, datuk, tan sri, menang pilihan raya, rasa dapat nikmat. Tapi nikmat lain dengan nikmat nahar, kadang-kadang kita tak rasa macam dia nikmat. Pada dia nikmat yang sangat besar. Selagi mana kita pandai menggunakan nikmat ini, maka bahagialah kita. Dan apabila kita rosakkan nikmat ini, rosak kita. Allah menjadikan malam dan Allah juga menjadikan siang. Dan malam ada kerja dia dan siang pun ada kerja dia. Kita baca dalam suratul Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami buat siang untuk kamu cari penghidupan kamu, untuk kamu membina ekonomi kamu, untuk kamu membina keluarga kamu. Itu siang kami buat. Kita tak boleh lari daripada jadual yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan kalau kita tengok siang ini sembahyang dua aja, Zuhur dengan Asar. Waktu yang panjang lebar, ma'asya, carilah penghidupan. Maknanya kita perlu menjadi umat yang rajin. Umat yang malas ini, tuan-tuan sekalian, ini bukan Allah Subhanahu wa taala suruh. Kadang-kadang dia pergunakan ilmu tasawuf, kata ini dunia. Kita tak usah kalut sangat dengan dunia. Dia penyegan, dia kata itu dunia. Dunia apanya? Allah suruh waja'alna laila waja'alna nahara ma'asya. Kami buat siang, kamu carilah penghidupan kamu. Sehingga ahli Yaman ketika mereka datang ke Mekah untuk mengerjakan haji, dia tak bawa sebarang bekal. Apa bekal pun tak bawa. Lalu ditanya kepada ahli Yaman ini, kamu datang ke Mekah dengan tidak bawa bekal ini, apa bekal kamu? Kamu datang untuk mengerjakan haji. Mereka jawab, kami tak bawa bekal apa-apa, hanya bertawakal kepada Allah. Tak bawa makan, minum, bekalan makanan tak bawa. Jawabnya, kami tawakal. Tawakal lah, tapi biarlah kena gaya. Itu yang Allah Ta'ala turun pada ketika itu ayat, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa.
Berbekallah kamu. Jangan sampai tak ada bekal. Kerja, cari duit. Saya tahu. Kena. Berbekal kena. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tetapi sebaik-baik bekal itu takwa. Tapi bukan kerja cari takwa sampai tak buat kerja apa dah. Wa tazawwadu. Kamu kena ada bekal hidup di dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Tentu ada hormati sekalian. Itu siap. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita pergi ke negara-negara luar, kita pergi Thailand cukup. Kita pergi ke atas lagi sampai ke Chiang Mai, sampai ke Chiang Rai. Kita lihat hasil-hasil pertanian daripada Thailand datang ke Malaysia. Kerana mereka tidak membazirkan tanah. Tanah ni Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita untuk kita bercucuk tanam. Nabi SAW sebut, rezeki yang paling baik sekali, paling berkat sekali, kata Nabi, rezeki yang datang daripada bumi. Itu paling berkat. Rezeki yang datang daripada bumi. Hadis ini, tuan-tuan sekalian, diguna oleh orang Thailand yang tak Islam. Orang Islam tak pakai. Akhirnya orang Thailand menggunakan rezeki yang paling berkat sekali ialah rezeki bumi. Negara-negara yang kuat, walaupun kita lihat ekonomi dia, orang panggil pembangun dia tak hebat, tetapi negara yang kukuh, yang sumber makanan dia banyak. Beras dia banyak, jagung dia banyak, gula dia banyak. Gula pun kena tanam tebu juga. Lembu dia banyak. Segala-galanya ini. Sebab itu pertanian yang hebat ini, tuan-tuan sekalian, sebenarnya daripada Islam. Nabi SAW sebut hikmah itu. Kata Nabi, hikmah itu. Apa hikmah? Kebijaksanaan, kepintaran, kecekapan. Itu hikmah. Kata Nabi, hikmah itu barangan Islam yang hilang. Di mana kamu berjumpa, ambillah. Hikmah barangan Islam yang hilang, kata Nabi. Kalau kamu jumpa di mana, ambil. Kalau kamu pergi ke Korea, kamu jumpa di Korea, bawa balik tempat kamu. Kalau kamu pergi ke Jepun, kamu jumpa di Jepun, bawa balik. Kalau kamu pergi ke Amerika, kamu jumpa di Amerika, bawa balik. Kalau kamu pergi ke Thailand, jumpa di Thailand, bawa balik. Apa dia? Hikmah. Bijak, cekak, maju, tepat, apa semua. Ini bukan yang orang putih punya, yang Islam. Tapi barangan Islam yang hilang. Sebab itu kita lihat sekarang segala kelemahan, segala kemunduran Islam. Kenapa? Barangan hak dia orang lain sudah curi dan dia pergi, dia tak ambil. Akhirnya kita lihat orang Jepun kerja cepat, orang Cina kerja cepat, orang Amerika kualiti, apa semua. Itu hak Islam. Kata Nabi, hikmah itu barangan Islam yang hilang. Kalau kamu jumpa, kamu ambil. Kadang-kadang orang kita, tuan-tuan, sembang pam. Tanah 2 ekar belakang rumah dia semua sama. Yang siam, tuan-tuan sekalian, tak bazirkan tanah langsung. Kalau kita pergi daripada Chiang Mai nak pergi ke Chiang Rai, cerita sikit lah, tuan-tuan sekalian. Saya pergi, tuan-tuan sekalian, sebab saya ni di samping saya suka mengajar, nombor yang kedua yang paling saya suka pertanian. Suka sangat. Saya tengok lembu kebau tu suka sangat. Tengok ayam itik suka. Tengok pohon-pohon kayu saya suka sangat. Apa semua. Tadi saya sampai tadi tengok ada orang tulis pokok mut. Pokok depu. Tuan-tuan sekalian, saya dah jual dah pokok depu saya 2 lori lah. Dah jual 5 tahun dulu saya dah tanam dah. Kemarin saya jual 2 lori berapa tan. Berapa dek terus tanya saya lah. Mana tuan-tuan sekalian? Pagi saya suka. Bila saya pergi ke Thailand, tuan-tuan sekalian, orang panggil saya lihat macam mana orang Thailand boleh tanam pokok kurma berbuah. Buah kurma besar, standan tu besar. Dia kerak kami bagi standan. Kami kongsi 8 orang. Semua boleh dapat belamba. Manis bukan main di Thailand. Sebab tu saya ejah berbalik tanah di Nahdah. Sekian hari tuan-tuan tak pergi Chiang Rai lah. Tuan-tuan pergi Nahdah makan kurma. Tuan-tuan lebih pada 50-100 pokok saya tanam. Lambil kurma. Tuan-tuan tak pergi tengok. Seludang dah keluar. Tuan-tuan sekalian, pagi
Yang ini bukan yang Thailand punya tau. Siapa mula tanam kurma? Siapa buka ladang kurma? Sahabat yang dipimpin oleh Nabi. Saya pergi ke Chiang Rai, ambil barangan Islam yang sudah hilang. Barangan Islam yang sudah hilang, tuan-tuan sekalian. Ladang kurma dia, tuan-tuan sekalian. Penuh. Kalau Saudi punya besarnya buah-buah dia apa semua. Di Chiang Rai, cuaca macam kita. Itu barangan Islam yang hilang, tuan-tuan sekalian. Barangan Islam macam mana pendebungan dia, macam mana tu dia, macam mana boleh tuan-tuan sekalian. Jaga tuan-tuan tak tanam, lagi 2 tahun tuan-tuan nak pergi ke Nahdah tengok kurma, saya cas. Kena bayar tiket tengok. Makan lain, bayar lain. Panggil. Itu tuan-tuan sekalian. Tu kata Nabi, kebijaksanaan itu barangan Islam yang hilang. Kalau kamu jumpa di mana, kamu ambil. Kita pergi cari, tuan-tuan sekalian. Bila kita lihat, saya tengok daripada gunung turun sampai tepi gigi jalan, sepanjang-panjang jalan orang tanam apa dia ni, tanam jagung. Maknanya sampai tepi gigi jalan mereka tak bazirkan tanam, tak bazir langsung. Daripada gunung sayur tu sampai tepi jalan raya. Kalau budak bunda bawa motor lelak pun jatuhlah ke bawah jagung. Tak ada masalah orang panggil. Kita tepi jalan tu tebas buang. Keluar projek tebas rumput, tak ada kecil. Nak belagak lebih tuan-tuan. Nah gitu. Lepas habis tuan-tuan sekalian. Nak cerita kata bahawa itu yang Islam. Hikmah itu barang Islam yang hilang. Pertanian. Ramai para sahabat dulu pertanian, perniagaan. Dalam bab-bab, dalam hukum fiqh ada babus syarikat. Ada babus syarikat. Saya duk mengajar di babus syarikat. Bab syarikat. Cara menguruskan syarikat. Islam dah ajar lama dalam kitab fiqh dah ada. Cara menguruskan syarikat. Saya tuan-tuan sekalian ada sedikit syarikat. Ada sikit syarikat, adalah dua syarikat semerahat. Taklah besar tapi adalah. Saya ni pengarah syarikat ni. Pengarah syarikat tuan-tuan sekalian. Bukan pengarah urusan tuan-tuan sekalian. Baik, bila kita baca apa yang ada dalam kitab fiqh berkait dengan undang-undang syarikat tuan-tuan sekalian, nampak betul-betul barat ni ambil undang-undang Islam tubuh dalam company. Bagaimana nak jadi share? Syarikat-syarikat ni tuan-tuan sekalian, nak sebut syarikat-syarikat ni daripada perkataan syirik. Syirik ni makna kongsi. Faham? Kongsi berniaga tak apa, yang kongsi Tuhan je kapiak ni. Faham tak? Syirik kan kongsi Tuhan. Saya ni apa semua, share Tuhan. Itu syirik dalam bab akidah. Tapi bila buat syarikat berniaga, syarat orang nak buka syarikat mesti kena ada 2 orang. Mesti kena ada 2 orang. Seorang tak boleh. Undang sekarang dia buatlah siapa-siapa apa. Dia nak buka syarikat mesti kena ada 2 orang. Sesuai dengan bahasa Arab, syarik tu mana kena kongsi. Kalau seorang tak nama syarikat. Tak nama syarikat. Maknanya tuan-tuan, ini benda yang depa susun ambil hak Islam, lepas tu mengaku hak depa. Kita orang Islam tuan-tuan kena jadi bijak. Kena jadi bijak tuan-tuan sekalian. Sebab itu kadang-kadang kita lihat tanah kita biar berdosa tu tuan-tuan biar tanah semut samun. Tanah 2 ekar semut samun. Hari Ahad pergi jogi ni berkuandem. Siapa suruh? Orang jogi ni tak ada tanah. Gede. Yang tanah semut samun. Bawa barang pergi tebal. Tak boleh ke? Perlu sepatu juga. Tuan-tuan sekalian, perlu sepatu juga. Tanah biar semut samun. Esok Tuhan tanya, hang nak berpeluh pergi jogi? Jogi boleh gagah juga. Tuan-tuan tak kena duit. Nupi bayak pula main futsal malam-malam. Apa jin ke jin? Jin apa semua. Orang panggil. Ini orang panggil, itulah orang panggil benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami buat siang untuk kamu cari penghidupan kamu. Rezeki yang paling berkah sekali ialah hasil bumi. Bukan saya nak sebut nahar, tuan-tuan, saya sebut lail. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami buat malam untuk kamu, libasa, sebagai pakaian kamu, penutup. Tuan-tuan sekalian, hiasan untuk kamu. Libas pakaian. Buat malam sebagai penutup. Hebatnya kita, tuan-tuan, kita berpakaian. Polis, tuan-tuan sekalian, trafik tu, kalau dia pakai pakaian polis, dada nampak gerun. Ni pada polis trafik, kalau duduk sila macam ni, dia kena tibai dengan ustaz semacam.
Tapi kalau dia pakai baju trafik, dia tahan kita, dia sarung tangan putih tu, kita pegerun kat dia. Makna hebatnya manusia bila dia berpakaian. Raja pun gitu. Kalau kita tengok raja di rumah pakai baju pagoda kemplekat, kita tak nampak macam raja pun. Tapi kalau dia sarung dengan baju, dengan uniform dia apa semua, dia akan hebat. Allah buat waja'anna nahara waja'anna laila libasa. Kami buat malam sebagai penutup kamu. Mulianya kamu malam. Apa tugas malam? Yang pertama, malam untuk kita beribadah. Jangan rosakkan jadual malam. Orang letakkan jadual malam nak mesyuarat. Mesyuarat tak apa kalau benda yang berkaitan dengan ibadah. Mesyuarat projek tak sesuai. Nahara, siang cukup. Nak mesyuarat masjid, nak mesyuarat parti, nak mesyuarat apa-apa, nak buat program, nak buat apa semua, sila. Yang jadi ibadah malam. Itu Allah buat malam, itu apa semua. Begitu juga tuan-tuan sekalian, waktu awabin daripada maghrib sampai isya, awabin. Awabin ni orang ajak semayang 20 rakaat. Awabin. Sebelum kita sebut dia awabin, awabin itu sendiri apa? Awabin, orang yang banyak bertaubat. Daripada maghrib sampai isya, tuan-tuan, inilah waktu kita. Siang tadi apa benda yang kita bercakap, apa benda yang kita buat, apa benda yang kita fikir, waktu ni kita insaf balik. Kalau setiap hari kita boleh manfaatkan waktu awabin daripada maghrib sampai isya, ulama sebut semayang sunat 20 rakaat. Kalau kita suka 20 rakaat ni daripada isya, daripada maghrib sampai isya, maknanya daripada maghrib sampai isya ni jangan kosongkan lain daripada ibadat. Kalau tak semayang 20 rakaat pun boleh. Kamu mengaji, kamu iktikaf, kamu baca Quran. Sebab waktu ni je kita boleh buat. Daripada semayang ke semayang. Katakanlah, saya tak boleh buat daripada maghrib sampai isya. Lepas tu nak buat bila? Saya boleh buat isya sampai subuh. Boleh. Pertama-tama saya nak subuh sampai zuhur. Ataupun saya nak buat zuhur sampai asar. Ataupun saya nak buat asar sampai maghrib. Tak boleh. Tak tahulah, korang tasik nugak boleh. Tapi aku rasa tak boleh. Tak rasa lah, memang tak boleh. Nampaknya daripada maghrib sampai isya tak sampai sejam. Sebab Allah buat lain libasa untuk kita beribadah. Sekurang-kurangnya itu qiyamul kita. Ni tuan-tuan, saya bukan qiyamul itu makna bangun 3 pagi 4 pagi. Itu satu. Itu afdal kita bangun sepertiga malam. Qiyamul ini mula daripada malam. Sekarang kita dah qiyamul. Kita bangun malam. Ni, sekarang kita ada qiyamul daripada maghrib, kita dengar kuliah, kita semayang isya, balik. Lepas isya buat sunat isya sikit tidur. Ya, kita ada qiyamul. Dah qiyamul dah termasuk di kalangan orang yang qiyamul. Itu cerita. Cuma tambah lagi bangun malam apa semua lagi baiklah. Lagi baik. Ini sesuai waktu malam. Lepas pada tu malam untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, untuk kita berehat. Allah paksa kita rehat. Bila datang jam malam, automatik kita mengantuk. Tuan-tuan sekalian, mengantuk. Sebab tu tuan-tuan, cuba kalau kita nisbahkan diri kita, kenapa kita susah bangun malam? Bangun tahajud susah, kenapa? Sebenarnya dia tak susah. Dia tahu ustaz cakap pandai, ustaz tu macam mana? Aku pun macam tuan-tuan juga. Bukanlah rajin mana, tapi kalau tak segan nak cakap tajuk ni, siapa nak cakap? Dulu-dulu saya fikir nak ceramah tajuk qiyamul ni berat pun. Takut pandai kata saja. Tapi kalau semua pakat takut, siapa nak orang? Ya tak payah, abang jelah tuan-tuan sekalian. Kita sama-sama perbaiki sampai kita tak bangun malam langsung. Alasannya mengantuk. Tuan-tuan, kalau kita nak kira mengantuk, baru nak hilang mengantuk, baru nak bangun, bila nak hilang? Mengantuk ni sifat hidup. Selagi mana hidup dah mengantuk situ. Kalau nak bagi hilang mengantuk, kena tunggu mati dulu. Baru dia tak ada mengantuk. Lagi hidup dah ada. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Siapa takut makam ketuhanan dia, kena lawan diri dia daripada hawa nafsu, kena lawan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya syurgalah tempat duduk dia. Ya? Kalau kamu boleh lawan, syurgalah tempat duduk kamu. Tapi kalau kamu tak mau lawan, habis. Tu saya kata tuan-tuan, kalau nak bela mengantuk, sampai bila kita nak bela?
Nak belah malam sampai bila nak belah? Nak belah nak belah nafsu sampai bila nak belah? Tak ada apa. Kita belah mengantuk 50-60 tahun, apa pun tak dapat. Belah lembu setahun beranak. Belah ikan keli 6 bulan boleh jual. Belah beruk pun boleh ambil petai, ambil jerit. Belah nafsu tak ada faedah belah, tuan-tuan sekalian. Itu cerita. Baik. Kalau kita nak bangun malam, tuan-tuan sekalian, payah sangat nak bangun malam. Sebab apa? Kita tanya diri kita, kita tidur ke berapa? Itu je. Sudah menjadi kebiasaan orang sekarang. Sebelum pukul 12 tak lena. Kebiasaan yang sangat tak cantik. Adat yang sangat tak cantik. Orang sekarang pukul 12 kebanyakan tak lena. Tua pun tak lena, muda pun tak lena. Silap-silap pukul 1 pun tak tidur lagi. Sampai anak-anak remaja kita sekarang, tuan-tuan, 2-3 pagi baru tidur. Siapa pun kalau begitu jadual tidur dia, memang dia takkan boleh bangun sepertiga malam. Ustaz pun tak boleh, Tok Imam pun tak boleh, siapa pun tak boleh tidur 2-3 pagi. Tuan-tuan sekalian, ini dunia kita begitu. Siapa suruh yang tidur lewat ni? Siapa suruh? Apa masalahnya? Nabi SAW ajar kita tidur awal, bangun awal. Kita pergi terbalik, tidur lewat, bangun lewat. Lari terus dengan Nabi SAW. Kalau kita tidur pukul 12, kita boleh bangun pukul 5.30. Tidur pukul 12 boleh bangun 5.30. Maknanya kalau tidur pukul 10 boleh bangun pukul berapa? Siapa suruh hang tidur pukul 12? Tidur pukul 10, makna pukul 3-4 boleh bangun. Boleh bangun. Sebab tidur pukul 12 boleh bangun subuh. Kalau tidur pukul 10, bila kata tak boleh lah, tak boleh tidur. Baik, daripada Isya, lepas Isya sampai pukul 12 hang buat apa? Apa benda hang jadi kebajikan? Sembang kedai kopi, kebajikan. Tengok internet jadi kebajikan. Tengok Astro jadi kebajikan. Tengok TV jadi kebajikan. Main Facebook jadi kebajikan. Dah, tak jadi. Kalau tak boleh tiap-tiap malam pun, tuan-tuan sekalian, sekali-sekala takkan tak boleh tidur awal untuk bangun awal. Jangan duk habaq kata tak boleh, tuan-tuan. Memang boleh. Cuma silap kita tak boleh jadualkan malam. Allah puji manusia bangun malam ini banyak dalam Quran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu genggangkan badan-badan mereka anil madaji' daripada tempat tidur. Tengah tidur, kata Allah sebut orang ni tengah tidur, mereka renggangkan badan mereka daripada madaji', daripada tempat tidur. Untuk apa? Yad'una rabbahum, nak merayu pada Tuhan mereka itu betapa susahnya hidup di dunia, betapa payahnya hidup di dunia, banyaknya masalah kita hidup di dunia. Tuan-tuan, kita ni yang sampai tak mau bangun merayu pada Allah Ta'ala ni, kita hebat sangat ke? Kita cerdik sangat ke? Tuan-tuan, kita tak mampu, tuan-tuan, tak mampu. Kita jangan cakap banyak, tuan-tuan, kita ada anak. Sebenarnya senang je kita jawab, kita tak mampu jaga anak kita zaman sekarang. Tak mampu. Saya sendiri pun kadang-kadang tak terdaya dengan dunia sekarang. Dunia handphone, dunia SMS, dunia Facebook, dunia wifi. Tuan-tuan sekalian, nak kongkong lagu mana, nak kita kurung di rumah tak bagi berkawan dengan orang, dia melepak di laptop berkawan beribu orang. Nak buat macam mana? Sebab itulah bagi bapa yang insaf, tuan-tuan sekalian, bagi bapa yang insaf, yad'una rabbahum, bangun minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita gagal. Kita pakar motivasi ke, kita ustaz ke, kita cikgu disiplin ke di sekolah, tuan-tuan cekak tara mana pun tak boleh. Terus tunjuk hebatlah satu bab je. Nak jadi bapa, tuan-tuan sekalian, nak jadi ibu, itu pun dah cukup dah untuk kekuatan bagi kita. Yad'una rabbahum, kamu kena bangun minta pada Tuhan kamu. Allah persilakan pada kita untuk minta, tapi kita lebih bela nafsu tidur. Itu satu bab.
Sebab tu dua benda bila orang cakap kat saya, tuan-tuan, saya sengat. Yang pertama, orang cakap tentang anak-anak. Anak kawan tu tak jenis, anak kawan tu loklak, anak kawan tu tak boleh terpakai. Siapa berani kata kat anak orang gitu? Siapa berani? Nampak dengan rambut, dengan tangan, dengan apa semua, berani pergi kata budak syaitan apa semua, tuan-tuan sekalian. Habis sangat nampak budak merapu, bawa motor supaya beruk mak ye, apa semua. Habis sangat orang ada anak ni dia huruk dada. Ya Allah, harap-harap anakku jangan jadi macam tu. Cakap tu je dia berani. Nak pi caci, nak pi kutuk, nak pi hentak, nak pi maki hamun anak orang, tuan-tuan. Kita pun ada anak. Terdoa semoga kita ni diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memimpin anak pinak kita, tuan-tuan sekalian. Tapi nak pi hentang kutuk hebat anak orang, tuan-tuan sekalian, kalau dia tak ada anak tak apa. Nah, tuan-tuan sekalian, tak ada anak tak apa. Satu. Yang kedua, sekolah. Sekolah kerajaan tak apa, tuan-tuan, dia ada peruntukan. Dia ada guru, dia ada cikgu-cikgu habis canggap ke mana pun dia pergi mengajar juga. Dia meluat tak mana pun anak murid dia mengajar kerja. Saya ingat cikgu-cikgu lah ni lagu tu lah, pi kerja ya, bukan pi tu betul nak didik, tapi tengok budak lah ni kat cikgu pun tunjuk penerajang. Bila mari kita buka sekolah hak sendiri ni, tuan-tuan sekalian, hak jenis kutip yuran, hak jenis ustaz-ustaz pun cari ustaz boleh bayar gaji murah, gaji mahal tak. Tukang kebun pun tak ada, harap hampa-hampa je ambil nyapu kain-kain tampah apa semua itu. Kita nak pergi komplain sekolah ni tak bagus, pentadbiran dia sekolah ni tak bagus, sekolah ni tak bagus apa semua. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat senang nak pimpin sekolah ni, ingat senang. Sebab tu kadang-kadang saya tu jarang duduk di pejabat, hak depan duduk daftar pun pejabat saya tu konsentrasi sikit pada orang, tuan-tuan. Lemah dengan saya ni duk tengok sekolah rata dah. Semua nampak ni pentadbiran dia tak bagus. Guru dia pun kuat, disiplin kebersihan pun tak ada, infrastruktur dia pun tak bagus. Duk tengok-tengok ni Nahdah ni nampak elok sikit. Ingat nak pilih sinilah, saya duk pilih lama dah pun tak payah jumpa apa semua. Kalau saya ada, saya tahan pergi balik. Nanti sama jadi ingat apa semua. Dia ingat puji aku ni, aku syok mak. Saya faham, tuan-tuan sekalian, benda ni susah. Benda ni susah, tuan-tuan sekalian. Hang tengok kok luar boleh lah, kalau hang masuk lagi hang kutu aku pula. Aku pula nak pi tengok sekolah orang lain begini, kita nak kata kita pun ada sekolah, tuan-tuan. Kita pun ada sekolah, kita pun ada hal, kita pada. Cuma tuan-tuan sekalian, kita doa kalau boleh Allah kurniakanlah kekuatan pada kita untuk memimpin. Tapi bukan senang. Susah sungguh, tuan-tuan sekalian. Orang panggil susah sungguh. Dua benda ni, tuan-tuan sekalian. Baik, banyak benda sebenarnya hajat kita banyak. Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada kita khas malam ini tempat kita merayu. Tempat kita merayu, Allah buat malam. Bila malam dia, jiwa kita mari takut. Itu fitrah. Siang tak berapa takut sangat, malam mari takut. Ini sesuai takut dengan merayu pada Allah. Malam ni takut. Berbeza lah, siang takut juga, tapi malam dia takut lain tau. Jadi ada takut, ada mengantuk, sunyi, gelap. Ini semua ni sesuai. Allah hidangkan malam untuk kita. Siang tadi waja'alna sirajan wahaja. Kami bagi satu lampu terang benderang. Jadi sesuai kamu nak cari kerja, nak bina kehidupan, kamu nak majukan dunia kamu. Umat Islam kena maju. Dan saya nak supaya orang Islam ni berjaya dalam perniagaan apa? Jaya. Lepas tu saya kalau naik dengan kereta budak-budak saya ke apa ke, bila ada kereta besar-besar selalu saya tanya, kereta ni apa duit? Mereka apa kereta ni 350,000 Ustaz. Oh, kereta ni 500,000, kereta ni 700,000. Saya suka tanya. Kereta ni apa duit? Sebab dia kadang ada masa kalau kereta ni 500,000, semua orang ada. Pertama, kalau remaja, motor idaman. Kalau agak tua sikit, kereta idaman. Kalau atas sikit pada tu, rumah idaman.
Gadis idaman awal lagi pada tu. Tak tu lagi awal. Tuan-tuan sekalian, semua orang ada gitu, tuan-tuan sekalian. Saya suruh kira, kalau kereta ni satu kereta BMW ke Mercedes ke 500 ni, siapa boleh bayar cash? Kalau orang bayar, kalau ada 500,000 pun orang tak bayar, orang tu bodoh. Ada pergi paut tang tu sengak bab tu tak pasal apa. Kebanyakannya orang tak mampu. Kalau 500,000 bayar muka 50,000. Hutang pi 7 tahun tuan-tuan sekalian ataupun 9 tahun, busuk-busuk setahun sebulan mesti 5,000. 5,000 ada. Baik, kalau 5,000 6,000 dia punya sebulan kena bayar, kerja makan gaji apa boleh bayar? Cikgu tak boleh. Minta mahal lah cikgu nak. Cikgu tak boleh. Wakil rakyat tak boleh. Kastam pun tak boleh lagi, tuan-tuan sekalian. Wakil rakyat boleh, tapi kena campur rasuah sikit. Kastam pun gitu. Tak boleh pi. Tuan-tuan sekalian, tak boleh. Kalau kamu nak, kamu kena berniaga. Orang berniaga saja boleh. Dan kan Nabi sebut 99% sumber ekonomi berniaga. Dan Nabi kita SAW berniaga. Sa'ad bin Abi Waqqas, makam dia di Guangzhou, China, punya mari cari ilmu perniagaan sampai China. Antara sahabat yang paling dekat dengan kita makam di China. Saya pergi dah. Abdurrahman bin Auf berniaga. Tuan-tuan sekalian, perniagaan ini tuan-tuan, barangan Islam yang hilang, yang perlu kita kena ambil semula. Tuan-tuan sekalian, sebab tu bila saya bina Nahdah, tuan-tuan sekalian, selepas saya siap madrasah, nombor 2 saya buat hotel. Ada orang main cekak pinggang, ustaz ni fikir habis ke buat hotel lah benda ni? Saya rasa tak boleh pi lah. Aku pun rasa tak boleh pi. Kahang je. Ada tuan-tuan, ustaz buat ni, betul mai jumpa saya. Saya kata, kalaulah hotel ni tak laku pun, saya berjaya. Kalau saya boleh tubuhkan hotel, kerana saya nak tunjuk bahawasanya Islam ini bergerak dengan perniagaan. Sekurang-kurangnya tak tu. Tuan-tuan, Islam tak pernah gagal. Islam tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Sejak daripada zaman Nabi SAW sampai sekarang, Islam tak pernah kalah. Cuma dalam bab-bab tertentu ada yang kalah. Bab apa? Bab pemerintahan. Itu biasa. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi dalam soal lain, Islam tak kalah. Tuh. Cuba itu perhatikan. Bab pemerintahan ada menang. Di zaman Nabi dulu pun ada 2 peperangan yang Islam kalah. Lain-lain menang. Maknanya ada kalah, ada menang. Badar menang besar, Uhud kalah. Bab peperangan, bab pemerintahan ada. Dan dulu Islam pernah menang di Spanyol. Orang panggil apa? Andalusia. Lalu ni siapa pandai pergi bubuh Andalusia ni? Anak dara lanjut usia. Pandai pergi bubuh. Panggil. Apa bahasa Arab panggil apa? Andalus. Andalus. Islam pernah menang di Spanyol. Dan kalah balik selepas pada tu sampai sekarang. Itu fitrah, tuan-tuan sekalian. Ada menang, ada kalah. Islam pernah menang di Turki, kerajaan Osmaniyah. Tuan-tuan sekalian, sebab itu rajin sikit baca. Kenapa kerajaan Turki jatuh? Senang je tuan-tuan sekalian. Kerajaan Turki jatuh kerana rakyat sudah tidak setia kepada pemimpin masa itu. Orang Islam, bukan salah orang lain. Memang kerajaan Turki ini hebat dari segi ketenteraan. Mana-mana ketenteraan hebat, tuan-tuan, dia kuatlah. Ketenteraan hebat. Mana-mana ketenteraan lemah, negara tu lemahlah. Kalau main kapal selam tak boleh menyelam, jet hilang enjin, apa dia pistol jatuh layak, tak boleh pergi. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila kuat, tuan-tuan sekalian, kuat, maka kerajaan Osmaniyah Turki, kerajaan Islam Turki hebat sungguh.
Tapi pemimpin dia kena fikir sentiasa mentajdidkan benda baru. Apa benda baru nak masuk, apa benda baru nak kembangkan, apa benda baru nak bagi. Itu kerja pemimpin. Mana pemimpin pun. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bila Nabi Musa alaihi salam nak lantik 2 orang, isna asyara naqiba. Betul tak ya Pak? Isna asyara naqiba. Nabi Musa melantik 12 orang naqib. Naqib ini selalu orang letak kepada usrah, dipanggil naqib. Saya tak tahu pasal apa naqib ni digunakan untuk usrah saja. Nabi Musa alaihi salam lantik 12 orang ketua ini, Allah gunakan bahasa naqiba. Naqib. Depa naqib. Maknanya ini naqib. Naqib ini selalunya kita letak untuk pemimpin usrah. Sebenarnya pengurusi masjid adalah naqibah. Wakil rakyat naqibah. JKK, pengurusi JKK naqibah. Semua ini naqib. Setiap orang yang jadi pemimpin naqib. Kenapa Allah tak panggil amir? Pemimpin. Amir ini pemimpin yang memang diterjemahkan makna pemimpin. Bila digunakan bahasa naqib, naqibah. Kalau kita buka dalam kamus, apa makna naqibah? Naqabah. Naqabah makna mengorek. Naqabal ardi, korek bumi. Naqabal jidar, korek dinding. Maknanya naqib tu orang yang korek. Bahasa korek tak berapa sedap diguna. Dia ni kerja duk korek rahsia orang. Tak cantik. Maknanya penyelidik. Naqabah, naqib makna penyelidik. Isna asyara naqiban, latih 12 orang penyelidik. Dia ketua dan setiap ketua dia kena ada idea baru. Sebab itu masjid dia akan segar kalau ketua yang ada idea baru. Orang memimpin madrasah, madrasah akan segar dia ada idea baru. Orang jadi wakil rakyat, orang di bawah DUN, dia di bawah parlimen, dia rasa segar, rasa maju kalau pemimpin ini dia ada idea baru. Sebab itulah Allah namakan pemimpin ini naqib. Namakan pemimpin ini naqibah. Naqib mana? Pengorek, cari, selidiki. Kerajaan Islam Turki dia sentiasa mengkaji keadaan tentera-tentera Turki yang kuat. Bukan sekadar kaji tentera Turki saja. Dia kaji apa yang musuh Islam buat. Rupanya dia tahu teknologi ketenteraan negara-negara luar sudah mula berubah dengan cara peperangan zaman sekarang. Zaman dia, mereka sudah modernkan ketenteraan. Mereka sudah modernkan senjata. Mereka sudah modernkan alat-alat peperangan. Sultan pada ketika itu menghantar wakil ke negara barat supaya ambil orang kafir, mari latih tentera Turki. Mari latih tentera Turki teknologi senjata yang terkini. Rakyat Turki memfitnah kerajaan masa itu. Kerajaan sudah terpengaruh dengan barat. Sultan sudah terpengaruh dengan barat sebab ambil orang barat main mengajar tentera kita. Sebab itu tuan-tuan, kita nak pergi komplain pemimpin ni tuan-tuan sekalian, kita kena fikir banyak. Rezeki anak-anak kita Allah bagi pada kita sebagai bapa. Idea pun sama tuan-tuan sekalian. Kalau kita ni jadi ketua di satu tempat, tuan-tuan sekalian, idea tu Allah bagi pada kita dan kita turunkan kepada orang bawah kita. Kalau Allah bagi pada orang bawah kita, nampak komen lah kita. Allah ni dia ikut organisasi. Dia ikut. Sebab itu apa yang pemimpin suruh buat. Allah bagi ilham kepada kerajaan masa itu, kena perbaiki ketenteraan. Ambillah daripada musuh Islam sendiri pun, ajar tentera supaya permodernkan tentera kerajaan Turki. Orang tak boleh terima. Sampai berlaku pemberontakan, sampai berlaku serang. Akhirnya berlakulah peperangan Islam sama Islam bertembung.
pergi ke istana gajah masa itu, berperang sampai mati ratusan ribu. Lemahlah Islam. Bila lemahlah Islam, musuh Islam masuk. Tuan-tuan sekalian, jadi jatuhlah kerajaan Turki. Sebab apa? Sebab orang kita tak boleh terima pembaharuan. Itu cerita dia. Itu satu penyakit. Tuan-tuan tengok dulu, walaupun nampak macam dahsyat ni, ambil orang barat mengajar, ambil musuh Islam mengajar, ada nas-nas dia tertentu. Masjid pun lagu tu. Yang masalahnya susah nak terima perubahan tu. Susah. Itu yang payah tu. Tuan-tuan sekalian, kita bersedia terima. Berterima tu. Nak riba, orang yang jadi ketua ni dia kerja menyelidik, duduk rumah dia kena fikir. Sebab itu pemimpin yang gagal, pemimpin yang tak ada idea baru, dia gagal. Yang kedua, pemimpin yang gagal, pemimpin yang tak berani buat keputusan. Dia takut. Kalau hang tak berani buat keputusan, siapa berani? Nah itu. Saya, tuan-tuan sekalian, betul saya kata hak tu dah tak boleh buat. Nah dah, saya kata tu saya tegak. Pemimpin ni kena tegak ni tu. Tegak lagi. Boleh jadi tak tegak tak boleh. Ngapa semua? Tu. Nah itu. Yang kata apa dah? Itu. Tu cerita. Sebab tu dia kena menyelidiki. Baik, saya nak sebutnya bahawa ada saat kemenangan Islam, ada saat Islam tak menang di segi pemerintahan. Di pada segi lain, Islam sentiasa menang. Mana orang boleh kutuk tentang puasa Ramadan? Kita boleh berdebat betapa baiknya tentang puasa Ramadan. Mana orang boleh kutuk tentang semayang zakat? Mana orang boleh kutuk tentang hukum Islam? Orang boleh kata hukum wuduk begini-begini. Okey, baik, mari kita berdebat. Bandingkan undang-undang yang ada sekarang. Qisas, diyat, ta'zir dengan undang-undang terhadap pencuri apa semua. Berdebat bila pun dalam soal ini Islam menang. Hatta dalam sejarah berlaku perdebatan di antara ahli kitab dengan padri-padri rahib-rahib sejak daripada zaman Nabi SAW sampai sekarang, sekali pun tak pernah Kristian menang. Sekarang tak ada lah sejarah dia menang. Debat ni sebab pun lah ni timbullah Allah hantar apa dia Dr. Zaki naiklah berapa orang yang berdebat dengan padri-padri hak besar-besar ni. Memang dalam sejarah tak pernah menang. Tiba. Di segi hujah, di segi fakta, daripada segi sains, daripada segi ekonomi, dari segi keselamatan, Islam sentiasa menang. Cuma pemerintahan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Jadi jangan ingat Islam kalah. Islam tak pernah kalah. Sila berdebat. Cakap tajuk apa pun tuan-tuan sekalian. Kita bercakap tentang tajuk pengganas. Kaji balik kenapa timbulnya pengganas. Siapa yang keluarkan bibit-bibit pengganas kalau bukan Amerika? Baik, kita debat. Walaupun kita lihat sekarang tuan-tuan kejatuhan kerajaan Dr. Mursi di Mesir. Ya betul jatuh, tentera naik. Tapi hakikatnya Islam menang. Segi moralnya, kau nak berdebat kenapa kerajaan ni diperintah, diangkat melalui demokrasi, apa salah dia, apa silap dia, apa semua. Daripada situnya, kalau nak berdebat, bila pun Islam menang. Islam tak pernah kalah. Cuma satu bab saja. Kuasa pemerintah kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak. Tapi kalah tak kalah. Jangan kita sebut kata Islam kalah. Bukan kalah satu juzuk saja. Tuan-tuan sekalian, macam wuduk tidak dilaksanakan. Kalau orang kata wuduk tak boleh dilaksanakan, okey, mari kita berbincang, mari kita bermuzakarah, mari kita berdebat, kita banding undang yang ada sekarang. Kalau kata wuduk ni kejam, okey, mari kita banding wuduk. Tak ada siapa pun berani lawan dengan Islam. Cuma orang Islam tak boleh berdebat tu Islam jahil, tu tak payah. Dah malam ngaji, tuan-tuan sekalian. Tapi Islam tak pernah kalah, tuan-tuan sekalian. Baik. Saya nak sebut tadi hak nahar tadi, kita sebut dah nahar. Memang tuan-tuan, kita kena maju dan kita kena hebat. Tuan-tuan sekalian, seiring Allah buatkan nahara ma'asya. Jadilah umat Islam yang rajin. Jangan buang masa dan jangan bazirkan masa. Dan jangan menganggur. Menganggur jangan. Tak ada lah Islam menganggur ni. Menganggur ni ada dua tuan-tuan. Dia buat kerja tapi menganggur. Sebab itu duk lagu tu, bela lembu bela 2 ekor ya. Dia menganggur tu. Dia kerja tapi otak dia menganggur nak fikir macam mana nak bagi lembu ni membiak.
Dia bela 2 ekor tu. Dua-dua jantan. Nampak? Dia kerja tapi menganggur. Maknanya kerja tapi otak dia menganggur. Tu masalah dia. Jangan marahlah no. Macam mana nak maju orang jual nasi lemak tu menganggur. 20 tahun sampai sekarang nasi lemak banyak tu. Orang beratur banyak pun tak boleh dah. Aku dulu jual banyak ni lah, jual banyak ni. Dia kerja tapi otak dia menganggur. Itu masalah orang kita sekarang. Faham, jadi menganggur. Kadang-kadang jatuh kuasa masjid pun ada yang menganggur tau. Yang ni keluar daripada jatuh kuasa. Dia menganggur. Menganggur macam mana tau? Kita panggil malam ni kita ada mesyuarat. Jemputlah main mesyuarat apa semua. Tak apalah apa mesyuarat lah. Aku setuju semua orang. Tengok. Tak mesyuarat lagi setuju dah. Lolak sungguh. Benapa pun tak bincang lagi. Aku setuju semua. Punya malahnya otak dia nak fikir. Betul tuan-tuan. Allah bagi otak pada kita tuan-tuan guna. Tuan-tuan sekalian. Betul tindakan kita kadang-kadang betul, kadang-kadang salah tuan-tuan sekalian. Tak apa. Yang penting jangan simpan otak kita. Malas berfikir tu nama menganggur. Masjid kita macam mana kita nak buat? Fikir macam mana? Macam mana nak buat? Tuan-tuan sekalian. Saya hantar beberapa orang tuan-tuan sekalian. Dan saya sendiri tu kaji kipas. Ni kipas ada atas kepala tuan-tuan sekalian. Kaji. Dari guna aircon karen kuat. Tapi dunia sekarang panas. Dia bubuh kipas industri tu sesakit hati. Kipas tu dah nak kuliah lagu mana? Macam mana nak buat? Sudah fikir macam mana nak buat? Tuan-tuan sekalian. Kipas tu jual di kedai hardware. Kita buat di masjid. Hardware-nya mana? Barang industri. Buat di masjid. Dia buka pring. Baru tak apa, teruk dah. Bila lama sikit dengan karat dengan apa, dia bunyi macam pelesik. Saya dia fikir macam mana. Saya cuba cari suruh pejabat saya apa, tengok. Jumpa kipas. Nah, mahal sikit pun tak apa. Tapi kipas lain boleh tutup. Karen pun sikit. Apa semua. Lepas pada tu sesuai. Masjid pun tak bisi. Alhamdulillah. Orang mula pakai. Termasuk masjid Datuk Dulu. Hak ni bukan saya tokek tau. Tapi saya fikir tuan-tuan. Macam mana nak buat ni masjid ni lemah. Orang panggil. Nak bubuh aircon tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bawah west cukup. Lama-lama. Bila main tak servis tak apa semua lagi. Bau apa hancing sebab mana ni. Saya dulu bubuh di Nahbah. Reka bubuh orang pakat tengok. Pakat patang tuan-tuan sekalian. Orang panggil. Bukan saya nak kata saya guna otak tuan-tuan. Hak mana Allah bagi pada kita cuba fikir apa benda hak boleh kita buat. Tuan-tuan sekalian, ini barangan Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Islam, tapi dah hilang orang lain ambil. Baik, saya nak balik nahar. Lain malam. Malam Allah buat untuk kita beribadah. Siang tengok. Mana boleh orang Islam duduk saja. Malam rehat, ambil tenaga untuk esok. Lepas tu kongsi sama untuk kamu beribadah, dekat diri dengan Allah. Memang takkan sama. Tuan-tuan sekalian, kita beribadah siang dengan malam tak sama. Sebab tu kalau tak boleh bangun pun tiap-tiap malam, sesekala kena bangun juga. Semayanglah. Taklah pada Allah. Sebab tuan-tuan, kita ni lemah. Anak siapa lempak pun kena kepala orang. Mak dia duduk mana? Pagi. Ni orang tua pingsan tentu lagi. Pagi. Tuan-tuan. Tengok saya, dia tengok. Baik. Bangun. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang beri nikmat di atas mereka itu. Jalan mana? Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi ini semua bangun malam, beribadah malam, bahkan wajib bagi mereka. Siapa lagi jalan diberi nikmat di atas mereka itu? Syuhada, para pejuang Islam. Mereka juga orang yang kuat bangun malam. Siapa lagi? Wali-wali. Tak boleh digelar waliullah kalau jenis tak bangun malam. Memang kita baca sejarah wali-wali pun orang kuat bangun malam.
Kita panggil salihin, orang-orang yang soleh pun mereka ni kuat bangun malam juga. Kalau kita tak bangun malam, tuan-tuan sekalian, tak tahulah kita duduk di jalan mana. Di jalan mana kita duduk. Dua harap cukup piah pakai serban taruh janggut je, tak cukup. Maaf tu bagus, dah jangan cukup pula. Tuan sekalian, cerita dia tak cukup. Tak cukup, kena bangun. Tuan sekalian, itu tak upayalah. Itu je cara untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak ayat-ayat Quran yang Nabi pun sebut. Bila tiba sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya mana yang berdoa, Allah nak terima doa. Mana yang bermunajat, Allah nak terima munajat. Mana yang beribadah, Allah nak terima ibadah mereka. Allah turun ke langit dunia. Mungkin tuan-tuan sekalian, bila kita nak hurai langit dunia itu, Allah Subhanahu Wa Taala turun itu, mungkin nak sebut perkataan turun itu kita belajar dari ilmu tauhid. Allah nak lihat hamba-hamba dia beribadah mana. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu ketika Sayyidina Ali ni dia dia kata, aku bimbang, kata Ali, apabila aku lihat rakyat aku. Rakyat aku sudah tidak macam rakyat Abu Bakar dan rakyat Umar. Kerana zaman Abu Bakar, zaman Umar, aku jadi rakyat itu. Aku lihat wajah-wajah mereka, wajah-wajah kebanyakannya bangun malam. Bila aku lihat rakyat aku, sudah ada wajah-wajah yang banyak tidak bangun malam. Aku susah hati. Ali boleh kenal muka orang bangun malam. Itu memang ada pun. Muka kedekut, muka pungui, muka pemalas, memang ada. Memang ada. Kata Ali, aku risau sekarang aku lihat rakyat aku dah kurang orang bangun malam. Ali mula risau. Tu zaman dia, bila mari zaman kita, mari lagi kurang. Ini hebatnya malam. Sebab tu Allah sebut lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah ahli kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka keberkatan daripada langit dan bumi. Tuan-tuan, negara yang boleh bertahan, negara yang tidak kena malapetaka, negara yang tidak kena musibah yang besar-besar, kerana masih ada lagi penduduk Korea itu yang bangun malam. Allah kasih, tuan-tuan sekalian. Tapi apa jadi, tuan-tuan, apabila sudah tidak ada langsung? Nak harap siapa mempertahankan supaya satu-satu daerah itu tidak dibalakan oleh Allah? Dan apa kuasa boleh sekat tsunami? Apa kuasa boleh sekat gempa bumi? Apa kuasa boleh tekat ribut taufan yang seperti mana melanda Filipina? Apa kuasa boleh sekat seperti mana kilat melanda California, melanda Australia, kilat di tengah hari rembang tidak diiringi hujan? Tuan-tuan bayang, selalunya datang kilat, iringkan hujan, takut dunia tu terbakar. Kita tahu dah. Tengah hari datang kilat, panah pokok, panah bendang, panah apa, hujan tak turun. Berlakulah kebakaran ribuan hektar. Mati ribuan manusia, kena pindah jutaan manusia, terbakar ribuan rumah. Kita sekarang masih lagi kilat, ada mendung, kilat, turun hujan. Bayangkan bila turun kilat, hujan tak ada. Jelapang padi hangus. Kebun getah yang ribu gelung, kebun getah hangus. Saya ingat. Nah, apa dia lagi? Kebun kelapa sawit ke apa? Kita ni alhamdulillah, datangnya kilat, Allah iringkan belakang dia hujan. Dah berlaku dah, tuan-tuan sekalian. Tempat-tempat, bukan negara jauh, Filipina, Indonesia, Aceh, tuan-tuan sekalian.
kekuatannya masih ada orang yang Allah Ta'ala sayang, kasih. Walaupun tak banyak, mereka sujud kepada Allah di malam yang sunyi sepi. Allah tangguhkan malam kerana kasih pada orang. Tuan-tuan, kita kena ingat, apabila manusia tukar 100%, malam tempat hamba-hamba Allah sujud merayu-rayu pada Allah. Malam tempat-tempat wali-wali menaikkan darjat mereka di sisi Allah. Malam tempat orang yang jauh diri dia dengan Allah cuba dekatkan dengan Allah. Malam tempat manusia berbisik-bisik, berkeluat dengan Allah. Orang tukar 100% berzina di merata tempat di waktu malam. Rumah-rumah buruk berzina, rumah sewa berzina, dangau-dangau buruk pun jadi, rumah sewa pun jadi. Hak kelak malam, cara kelak malam, hak disko, cara disko. Allah buat malam untuk manusia dekatkan diri dengan dia. Manusia tukar malam untuk mendurhaka pada Allah. Masa ini tuan-tuan, benteng yang halang daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala telah dirobohkan oleh orang yang melakukan maksiat di waktu malam ini. Negara kita sudah tidak selamat lagi. Bila-bila masa boleh ditimpa bala, bila-bila masa. Kalau kita sebut tajuk ni tuan-tuan sekalian, selamatkan qaryah kita, selamatkan negeri kita, selamatkan kampung kita. Kita boleh agak sahaja, saya sebut ni boleh agak sahaja, ramai orang berzina di waktu malam. Ramai. Yang jantan ada betina, yang jantan, yang suami ada isteri, pergi cari yang bukan isteri dia. Yang ada suami keluar di merata-rata tempat, bekerja, bini panggil jantan masuk dalam rumah. Yang janda cara janda, hak duda cara duda. Hak remaja lagi sakai. Hak laki-laki sama laki-laki, hak perempuan sama perempuan pun sakai. Malam yang Allah jadikan malam libas, kata Allah. Tapi tu saya kata, kalau kamu tak mau bangun malam pun, sekurang-kurangnya tolonglah tidur cukup. Daripada kamu tukar mengundang murka Allah. Saya kata tadi tuan-tuan, Allah buat siang bukan saja-saja, Allah buat malam pun bukan saja-saja. Ada benda yang kita kena buat. Siang ma'asya, malam libasa. Masa inilah tuan-tuan, macam saya kata tadi, kita boleh agak, tapi Allah Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang terlindung depan Allah. Ada yang siang cari kerja, teruk-teruk malam cari betina. Ada yang beli kereta laju-laju, pergi sampai Bukit Kayu Hitam, lepas balik sana sikit. Gitulah ni kereta elok-elok, setengah jam boleh sampai. Gate tutup pukul 12. Bodoh. Tuan-tuan sekalian, 11.30 keluar lah. Habak kat bini pergi meeting projek, meeting torak dia. Tak apa tuan-tuan, boleh buat. Kalau nak buat rasa hero sangat tuan-tuan sekalian, rasa megah sangat tuan-tuan sekalian. Tapi selamatkan daerah tu kalau macam ni punya perangai. Bila kemurkaan Allah sudah sangat tinggi, masa itu gempa bumi 2 minit, hancur berkecai. Dengan sombong dengan Allah. Filipina angin 300 km sejam, hancur berkecai. Bangkok dulu tuan-tuan, Allah tenggelamkan sebulan banjir. Bangkok tuan-tuan sekalian. Di Aceh tuan-tuan, dengan gempa bumi tsunami. Tak ada pernah dengar tsunami ni, tak pernah dengar. Saya pun tak tahu pasal apa guna tsunami. Yang adanya Allah, iza syamsu kuwirat, wa izan nujumun kadarat, wa izal biharu sujjirat. Sujjirat apabila air laut meloncat ke darat, itu sujjirat. Orang tak guna Quran, guna surah, tak panggil
sujra, tsunami. Arab guna tsunami. Panggil. Izal biharu sujra. Ketika air laut meloncat ke darat. Hak ni kita tengok sendiri dengan mata kepala. Bila datangnya tsunami, tuan-tuan sekalian, orang ni macam-macam, pakar saintis turun kaji. Ini punca penerbangan bakau yang tidak dikawal. Tanam semula bakau. Dilangkawi lah ni tuan-tuan kerja tanam bakau. Dulu tebang lah tanam. Tanam. Siapa tebang bakau jaga? Tebang juga. Oh, tak cukup lagi untuk mengelakkan tsunami. Jepun pula reka satu alat nama boya. Kesan tsunami. Kesan ni jaga siap sedia. Berapa kali dah amaran tsunami itu, berapa kali dah lari selerak, habuk pun tak ada tsunami. Wa makaru wa makarallah. Kamu nak tipu Allah? Allah tipu kamu. Siaplah siap tsunami macam-macam. Tak mari tsunami, mari ribut yang boleh mati. Tak tahu lagi nak main apa lagi ni tuan-tuan. Nak mari apa? Yang belaing. Silapnya tuan-tuan sekalian, apabila manusia ubah lain, manusia ubah malam itu libasa kepada fasiqan, jahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan bala bencana, hancur berkecam. Sebab tu macam sebut tadi tuan-tuan sekalian, kalau tak mau bangun malam pun, yang wali-wali Allah sujud pada Allah di waktu malam, lebih baik tidur. Pilih tidur, nanti bangun subuh. Tapi kalau manusia mula ganas, mula buat mungkar, mula mencabar Allah Subhanahu wa taala, malam tempat hamba-hamba Allah dia menangis dan seksa, kita tukar buat benda yang Allah Subhanahu wa taala larang 100%. Tukar tuan-tuan sekalian, memang kita tak selamat. Dan memang tak selamat tuan-tuan sekalian. Itulah tugas kita semua yang disebut naqibah tadi. Para pemimpin kena menyelidik, nak buat macam mana, nak buat lagu mana. Tuan-tuan sekalian, ini kerja kita yang Allah bagi akal, otak kepada kita, boleh kita berfikir. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita di Pulau Pinang dah berubah banyak. Masjid-masjid sampai tak larat nak ceramah. Saya ni tuan-tuan ceramah Pulau Pinang ni dah 22 tahun dah. Bukan tua lagi pun. Dia duduk pondok naik motor cabut sampai Kelah. Zaman mula-mula dulu berapa masjid dia boleh masuk. Nak masuk penaga kena escort, tidak mereka tahan tengah jalan. Rasa hebat aku masa. Kereta berapa kali kena cucuk tayar, 4 cucuk. Ganas orang Pulau Pinang ni tahu dulu. Kalau cucuk satu tak apa, cucuk sampai 4 tayar. Kereta saya dulu tak pernah elok, garis rata, turis sana, turis sini. Tapi ketegak aku ni, ngajak juga. Kereta pun cabut je. Lah tak apa cabut sikit. Tuan-tuan sekalian, kita lihat tuan-tuan sekalian perubahan. Tu saya kata tadi, Islam tak pernah kalah. Cuma belum memerintah. Ada menang, ada kalah. Dari segi lain, kita tengoklah tuan-tuan sekalian, Islam sentiasa maju. Cara muslimat pakai sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Dulu-dulu ustazah pakai scarf je, habis lepas dah tu. Ustazah dulu hak ngajak tajwid, ngajak Quran sekolah rendah pakai scarf. Inilah ni tak ustazah pun tudunglah bos tu ki. Maju, Islam berkembang. Siapa kata tak berkembang? Tuan-tuan sekalian, scarf tu bukan pakaian Islam, tu pakaian Hindu kait kelapa sawit. Tapi tak apa tuan-tuan sekalian, dia naik. Dulu-dulu kuliah tuan-tuan sekalian bukan ramai. Tuan-tuan sekalian bukan macam lah ni. Islam berjaya. Islam tuan-tuan yang kata kalah, dia tak pernah kalah.
Tuan-tuan sekalian, anak-anak muda sekarang alhamdulillah dah mula dah dekat dengan Islam. Walaupun ada yang mengaku, itu tak dinafikan. Cuma kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat yang terbaik di kalangan manusia. Macam mana kalau kamu nak jadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu kena buat kerja ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, kena cegah munkar. Ini tugas kita. Ustaz-ustaz, masjid-masjid uruskan program. Kita ni fikir macam mana nak tarik orang pergi masjid. Bagi ramai. Jangan bagi kurang. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita mengajar sampai 10 tahun, 15 tahun, orang bukan kodok ramai setengah tu. Kodok kurang. Dulu ramai, lah kurang. Saya pun tanya, dulu ramai lah pasal apa kurang? Mereka tak mau mengaji ke? Tak ada mereka nak mengaji ustaz. Lepas tu pergi mana habis? Tak ada, orang tu tak ada. Lepas tu hak lain-lain. Lah mereka tak ada pergi mana? Habis sangat mati. Betul. Hak baru tak mengaji. Hak tua-tua duduk mengaji situ. 15 tahun. Setahun mati 5 orang. Tinggal berapa orang? Oh, dia ingatkan tak mengaji. Mati. Jadi kena naiklah tambah hak muda-muda ni supaya tuan-tuan sekalian berlaku peningkatan dan kemenangan Islam. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya pada malam ini saya tak bercadang pun nak sebut tajuk yang sebut ni. Saya cadang nak sebut busyra fil hayatid dunya. Cadang nak sebut yang tu, tapi sikit pun tak sebut apa itu busyra. Lain kali lah Ustaz Khairul. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada Pak Masjid kerana sudi jemput saya pada malam ini. Saya ingat saya tak boleh main dah Masjid Tasik Lubuk ni. Saya tengok jadual saya baru ni ada khutbah. Saya tengok pembantu saya padam pula. Mana jadual ustaz ni? Kena padam ustaz. Dia ingat kena padam lagi malam ni. Panggil gitu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ini Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada kita, terimalah. Dan kegembiraan yang sejati ialah busyra fil hayatid dunya. Gembira hidup di dunia apabila kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.